Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nuri Fakihah binti Abdullah ingin membincangkan tentang ilmu fiqh berkaitan solat ketika wabak. Sebelum saya membincangkan solat ketika wabak, saya ingin memberitahu dululah pengertian fiqh. Fiqh dari segi bahasa bermaksud kefahaman, manakala dari segi istilah syarak pula para ulama mendefinisikan fiqh adalah ilmu-ilmu berkaitan hukum hakam syariah yang amali sifatnya, iaitu yang diambil daripada dalil-dalil syar'i yang terperinci. Seterusnya, dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu yang berbunyi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya kefahaman dalam agama dan ajarilah dia takwilnya. Seterusnya kita tengok pula solat ketika wabak. Pengertian solat. Solat tu sembahyang. Solat dari segi bahasa bermaksud doa. Manakala dari segi istilah, solat adalah beberapa perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam mengikut syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Lepas tu wabak. Wabak ni pula bermaksud penyakit berjangkit. Seterusnya, pada tahun 2019 kita dapati munculnya isu berkaitan penularan wabak penyakit berjangkit, iaitu COVID-19. Disebabkan penularan penyakit berjangkit COVID-19 ni menyebabkan banyak nyawa terkorban. Jadi pihak kerajaan pun menetapkanlah SOP untuk pihak kerajaan menetapkan SOP bagi membendung penularan COVID-19, iaitu antara SOP yang pihak kerajaan tetapkan adalah jaga jarak 1 ke 2 meter, pakai mask, elak keluar daripada rumah, elakkan pergi ke tempat-tempat awam seperti masjid, surau, selalu mensanitasi tangan, membasuh tangan. Kenapa kita perlu elak ke tempat-tempat awam? Sebab kita tak nak orang yang sihat terjangkiti. Kita tak nak, sebab kita tak tahu sama ada kita ni pembawa virus COVID-19 tu ataupun tidak. Sebab ada orang yang terkena COVID-19 dijangkiti tapi tak ada simptom. Ada yang ada simptom. So, untuk mengelakkan penularan COVID-19 ni merebak, jadi kita kena elaklah pergi ke tempat-tempat awam, tempat-tempat sesak macam tu. Lepas tu, satu sabda Rasulullah yang berbunyi, la yuridanna mumridun ala musihin. Maksudnya, yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seterusnya, terdapat badan fatwa yang memfatwakan bahawa syariat Islam mengharuskan gugur solat Jumaat dan solat berjemaah di masjid sewaktu wabak. Hal ini untuk menjaga keselamatan semua orang lah, nak mencegah penularan COVID
penularan wabak COVID-19. JAKIM juga menggalakkan semua jemaah yang ingin menunaikan solat berjemaah di Masjid Tasura ni untuk memakai pelitup muka. Seterusnya, solat berjemaah dilakukan dengan kaedah social distancing. Kalau kita ikutkan solat berjemaah, kita kena sebelum munculnya wabak COVID-19, sebelum munculnya wabak virus coronavirus, sebelum munculnya wabak coronavirus, jemaah akan solat dengan saf yang rapat. Tapi bila berlakunya wabak penyakit bercangkit COVID-19 ni, jadi jemaah kena solat dalam keadaan berjarak, sama ada 1 ke 2 meter kan. Jadi bila jadi begitu, macam mana dengan boleh ke solat dalam keadaan berjarak? Tapi disebabkan solat berjemaah dilakukan dengan kaedah social distancing. Okey, boleh ke solat berjemaah ni dilakukan dalam keadaan jarak-jarak? Sedangkan sebelum berlakunya penularan wabak, solat jemaah perlu dirapatkan safnya. Tapi dalam hal ni dibolehkan sebab kita nak mengelakkan penularan wabak. Sebab wabak ni bahayalah, dia boleh sampai maut, boleh bawa orang sampai maut lah, macam tu. Jadi hukum asal solat yang merapatkan saf ni kan, hukum asal dia adalah sunat hai'ah. Sebuah hadis yang berbunyi, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Maksudnya luruskan saf-saf kalian, disebabkan meluruskan saf tergolong dalam sebahagian menegakkan solat berjemaah. Riwayat Bukhari. Oleh hal yang demikian, Islam ni adalah sesebuah agama yang sangat menitik beratkan keselamatan manusia. Jadi kesimpulannya, ibadah solat berjemaah dalam Islam merupakan salah satu syiar bertujuan untuk memelihara agama, iaitu hifzuddin. Namun begitu, ia tidak dapat dilakukan pada tempoh tertentu. Contohnya dalam keadaan COVID-19, sebab kita tahu COVID-19 ni bahaya, boleh meragut nyawa orang. Jadi dibolehkanlah untuk umat Islam ni tidak solat berjemaah tapi macam time COVID-19, solat jemaah tu masih dilakukan, tapi dilimitkan beberapa orang sahaja yang boleh solat di masjid bagi waktu-waktu solat, setiap waktu solat tu. Dan setiap jemaah yang pergi perlu membawa sejadah sendiri, perlu memakai pelitup muka. Jadi sudah terang lagi bersuluhlah bahawa umat Islam ni wajib menunaikan solat fardu, walau bagaimana cara, walau bagaimana keadaan sekalipun, mereka perlu solat. Walaupun keadaan yang kritikal lah, munculnya virus ni kan, dia masih perlu menunaikan solat. Walau bagaimanapun,
sukar macam mana sekalipun kena solat. Sebab macam kita tahu, kalau kita tak boleh solat dalam keadaan berdiri, kita boleh solat dalam keadaan duduk. Kalau air tak ada, kita boleh ambil wuduk dengan cara tayamum. Maksudnya kat sini, Allah sudah memberikan kemudahan kepada hamba-Nya untuk menunaikan ibadah solat. Kita kenalah solat. Solat tu pula merupakan tiang agama. Macam rumah lah, kalau tak ada tiang, runtuh. Macam tu lah dengan solat. Jadi kita jangan rasa susah lah untuk menunaikan solat. Sebab Allah dah bagi kemudahan, dah bagi rukhsah dah untuk hamba-Nya untuk mendirikan solat. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.